wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Langit terbuka, bawa berita, dia di sana merindukan aku. Badai dan hujan menunda tiba, menunggu waktu kamu dan aku akhirnya bertemu. Tiba waktunya kamu dan aku mengikat jiwa, menghadapi segala bersama. Jika kau tanya aku sehebat apa cintaku, kau kan sadari bahwa cintaku tak tertandingi. Jika hujan badai akhirnya tiba, hati dan jiwa kita berdua menjadi satu, tak terpisahkan, tak perlu bicara saat terluka, karena aku rasakan apapun yang engkau rasakan. Jika kau tanya aku sehebat apa cintaku, kau kan sadari bahwa cintaku tak tertandingi. Jika hujan badai akhirnya tiba, ku kan tetap ada menemani. Aisyah Retno dengan lagu terbarunya. Dengan lagunya Mengikat Jiwa membuka tirai wanita hari ini pada siaran 3 hari bulan Ogos bersama saya Sekita dan juga Uyaina. Dan kami juga ingin mengikat tumpuan anda di rumah bersama kami sepanjang 1 jam ini. Betul. Terus setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Kepada anda yang nak berkenalan dengan lebih lanjut lagi siapakah agaknya Aisyah Retno ini, sekejap lagi kita akan bersama dengan beliau juga seorang lagi artis iaitu Yuka Karisma. Jadi kalau nak berkenalan dengan dua orang gadis cantik bersuara sedap sangat ni kan, kena setialah bersama dengan kami sehingga ke penghujung siaran. Dan kami juga berharap bagi anda yang sempat bercuti-cuti Malaysia, sempat pulang ke kampung, anda telah menghabiskan hujung minggu anda bersama dengan orang-orang tersayang, happy-happy, ceria-ceria. Betul. Sebab ramai yang saya kira yang tidak dapat pulang sewaktu hari raya hari itu. Hujung minggu ni yang cuti raya, hari raya Aidiladha ni menjadi orang kata momen yang paling dinanti-nantikan lah. Bagi Yana macam mana? Saya lah antara orangnya tu Balik ke? Saya sempat balik ke Ipoh Perak sebab kampung halaman saya di Kuala Kangsar. Tapi sekarang kat Kuala Kangsar dah tak ada siapa-siapa. Keluarga lebih ramai di Ipoh Perak. Dan apa yang pasti mungkin ada dalam kalangan penonton sekarang ni yang belum lagi balik ke rumah masing-masing, masih lagi berada di kampung halaman. Anda perlu merancang perjalanan anda sebaiknya supaya taklah tersangkut dalam trafik kan, orang betul. kata. Yang paling penting kena setia mendengar isyarat lalu lintas supaya anda dapat merancang perjalanan pulang itu sebaik mungkin. Okey, baik. Hari ini hari Isnin, topik yang kami bawakan untuk anda ada kaitannya dengan duit. Betul. Kalau duit ni, bab duit ni lain orang mentafsirnya lain macam. Kan sebab topik ni memang subjektif. Ada orang duit segala-galanya buat mereka. Ada orang duit tu
setakat duit, kertas, wang kertas sahaja. Betul, dan pepatah Inggeris juga ada kata, the root of all evil is money. Kepada anda, kalau ada sebarang soalan ataupun sekadar nak berkongsi pengalaman hidup anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kejap lagi kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini. Sebelum tu, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Hari ini. Apa yang Puan Samad cakap tadi dulu? Aku nak pinang Sophie. Baik. Boleh? Boleh? Tapi dengan satu syarat. Semua saham yang atas nama Helmi dalam syarikat pembinaan wangsa ditukar atas nama aku. Termasuk akaun syarikat, bangunan syarikat, kereta dan juga rumah. Boleh macam tu? Fee tak nak kahwin dengan Helmi. Jadi Papa boleh lupakan semua syarat Papa tu. Sampai bila Papa nak jadikan Fee ni mangsa duit Papa? Sampai bila, Pak? Kau ni memang jenis tak bagi salam. Kau tahu tak, setan dengan iblis tu tahu. Yang main terjah macam tu. Mana tahu ni? Ha? Oh, aku lupa. Mungkin dia orang kawan kau? Mana taknya sekarang ni kau dah rembat harta laki kau dah masukkan laki kau dalam jail. Kau tak rasa ke syaitan yang kau cakap tu ada dalam diri kau? Aku cuma ambil hak aku tau. Butik ni, kondo tu, dan semua duit aku dalam akaun dia. Aku tak kacau lah rumah mak dia ke duit dia. Tapi sekarang ni kau dah hancurkan hidup laki kau. Kau tak sedar ke? Ha? Kau tak sedar? Aku minta cerai kat dia. Dia yang tak bagi aku, siapa suruh? Paparan yang anda saksikan tadi sebenarnya adalah sedutan dari dua drama iaitu 7 Hari Mencintaiku 2 dan juga Camellia yang ditayangkan di TV3. Dan semuanya berkaitan dengan duit, dengan harta, dengan saham dan macam-macam lagi. Ini sebenarnya yang kita nak bincangkan pada hari ini. Adakah duit segala-galanya? Kalau bagi anda, macam mana? Bagi awak macam mana? Bagi saya, duit itu penting. Penting, betul. Sebab ada pepatah bahasa Inggeris ni, money is not everything, tapi everything needs money. Okey, kita bersama dengan Fizo Omar yang cukup segak berkala lilac atau pink tadi dia tanya. Lilac lah saya rasa ya. Saya pun rasa tu baju warna lilac. Saya tahu ada warna lilac. Lilac ya. Sihat Fizo? Sihat alhamdulillah. Okey, Selamat datang ke set WHI. Selamat datang Muti mana? Kita juga bersama dengan Rina Diana yang cukup manis walaupun berbaju hitam putih hari ini, senyumannya cukup ceria hari ini. Thank you. Okey, baiklah. Sugi, Fizo, Rina. Hari ini kita nak bercakap tentang soal duit. Orang kata ni duit ni adalah currency international. Semua orang, tak kisah daripada yang usia kecil ke, sampailah yang besar, semua kenal duit. Tapi hari ini kita nak bercakap dari sudut secara generalnya, Fizo. Fizo, kita lihat Fizo adalah seorang bapa, seorang anak, abang, seorang suami. Dan kita bercakap dari sudut seorang yang mempunyai tanggungjawab yang cukup besar, Fizo. Bagaimana sebenarnya Fizo melihat duit ni? Adakah ianya penting dan segala-galanya buat Fizo? Okey, terima kasih. Satu soalan yang, macam nak jawab soalan tu kena letak position sebagai bapa, sebagai anak, sebagai ayah semua. Dia macam ni. Pentingnya duit ni bergantung pada situasi. Okay. Sebagai contoh, sebagai seorang anak, kepada ibu, ibu saya, mungkin ibu bapa lah, saya rasa especially yang dah berusia, duit bukan satu kepentingan lagi. Dia orang perlukan sihat, dia orang perlukan kasih sayang. Tetapi untuk nak sihat, perlukan ada duit. Maksud saya macam nak maintain dia punya ubat, dia punya doktor apa semua. Kasih sayang pun perlukan duit. Sebagai contoh anak-anak, sebab language of love ni dia ada macam contoh bagi hadiah, selalu jenguk, semua benda perlukan duit. Betul. Tetapi bukan simbol duit semata-mata boleh membahagiakan. So sama juga dalam konteks rumah tangga. Ada juga pasangan yang tidak ada masalah dari segi keuangan, pun tak bahagia. Ada juga, tetapi banyak saya ada baca banyak kes-kes yang berlaku masalah dalam rumah tangga disebabkan keuangan. Tetapi saya kurang setuju kalau orang kata duit adalah segala-galanya. At one time mungkin bila kita dah ada duit, kita rasa duit tu
tak boleh bagi ketenangan. So that's why kalau tanya saya lebih appreciate rezeki daripada Allah Ta'ala adalah rezeki kesihatan, rezeki ketenangan, rezeki kebahagiaan. Bila kita tenang, kita sihat, kita bahagia, dengan sendiri rezeki kewangan itu akan datang yang sendiri. Fizo lebih realistik lah. Betul. Okay, dengan penerangan yang Fizo berikan itu. Kalau bagi Rina sendiri, muda, tengah bekerja, mesti bila kita bekerja, kita dapat duit, kita akan rasa sejenis satisfaction tu yang akan membuatkan kita ingin bekerja dengan lebih kuat supaya kita dapat lebih banyak duit. Bagi Rina sendiri, betapa pentingnya duit? Okey, macam Rina sendiri, macam you kata tadi kan, macam I muda lagi. Of course, I tengah nak buat duit apa semua. Apa muda lagi? Tak nampak saya sebaya. Kita sebaya, Fizo. Anda macam jaga hati tetamu kan? No, okey, sebenarnya tak kisahlah kan, dari segi mana-mana umur pun mesti nak buat duit. Tapi macam Rina sendiri, mungkin Rina pun belum berumah tangga atau segalanya kan. Rina sekarang tengah seronok nak bagi duit dekat keluarga, belanja kawan-kawan. Jadi bagi Rina duit adalah segalanya. Rina rasa sebab kalau tak ada duit, Rina rasa susah juga nak happy. Yelah, kalau kita tak ada duit, kita tu macam susah nak. Okey, contoh kalau Rina tengah tak ada duit kan. Contoh kalau keluarga macam nak minta duit ke ataupun kita nak keluar dengan kawan-kawan nak pergi vacation kan. Kalau tak ada duit tu rasa macam tak sedap. Lepas tu kalau kita nak beli barang pun tak boleh. Semua limited. Betul? Semua limited. So lagi-lagi zaman sekarang ni semua perlukan duit. Makan perlukan duit, ada rumah. Even sebenarnya sejujurnya kalau kita sendiri anak, kalau tak dapat bagi duit dekat mak bapak pun kita rasa macam tak best. Betul. Setengah mak bapak kata tak apa. Tapi kita tahu macam kita mesti nak kena provide juga. Betul. Saya suka apa yang Rina cakap tadi sebab let's be real. Kita hidup dalam dunia sekarang ni yang hampir kesemuanya memerlukan duit, menggunakan duit. Nak masuk toilet pun, nak masuk tandas pun kena keluarkan duit. Nak makan, nak buang pun kena pakai duit. Nak mati pun kena pakai duit. Betul. Apatah lagi kalau kita ni hidup dalam komuniti dan kita juga ada komitmen yang kita perlu bayar setiap bulan. Kalau tak ada duit tu jenuh, pening kepala. Macam bagi Fizo, saya rasa mungkin pengalaman hidup Fizo membuatkan Fizo melihat duit itu berbeza. Duit bukan segala-galanya bagi Fizo. Bagi Rina, Rina rasa duit segala-galanya. Bukan salah, tak salah sebab ada orang melihat duit memang segala-galanya sebab saya perlukan duit. Kalau saya nak keluar cuti dengan kawan-kawan, saya takkan nak tanya pada ibu dan ayah saya. Tapi nak tanya juga Rina, bila Rina kata tadi keluar dengan kawan-kawan ataupun nak memberi hadiah kepada kawan-kawan, pernah tak Rina rasa pressure sebab kawan-kawan menggunakan barang ni ataupun pergi ke sini atau bercuti di mana-mana, Rina rasa sebab kawan saya buat benda tu, saya pun nak buatlah dan saya ada duit jadi saya boleh buat benda tu. Okey, sejujurnya Rina dulu masa awal-awal bila Rina berkawan tu Rina tengok kawan-kawan pakai barang branded, pakai baju semua branded. Jadi of course kita rasa tercabar. Tipu sebagai seorang perempuan kita tak rasa tercabar benda tu. Ada keinginan tu. Tapi bila dah lama-lama dan umur Rina pun dah makin meningkat sikit, Rina rasa macam okey, apa kata kita slow down dan tak perlu pressure. Kita ukur baju dekat badan sendiri. Kita rasa macam kalau kita tak mampu tak apa, kita cakap je it's okay. It's okay. Cuma kalau rasa macam kalau teringin nak ada barang branded, mungkin kita boleh usaha lebih sikit untuk dapatkan ke arah tu. Tapi Rina sendiri tak malu untuk mengaku kalau Rina kata okey, I belum lagi tahap untuk membeli barang-barang branded apa semua. I tak malu nak mengaku benda tu. Yalah, kita kena faham situasi kewangan diri kita sendiri. Betul. Fizo pun sangat-sangat open tentang isu yang mana Fizo sendiri pernah mengalami muflis, 8 juta muflis beberapa tahun yang lalu, quite recent juga. Bagaimana sebenarnya Fizo melihat kondisi keadaan Fizo pada waktu itu dan sekarang ni apabila dah pulih daripada muflis tu, bagaimana sebenarnya duit mengajar Fizo tentang erti untuk orang kata lebih menghargai kehidupan sekarang? Dia sebenarnya macam inilah. Saya pun pernah muda. Saya pun pernah datang daripada kampung tak ada apa-apa. From zero. Siang malam kerja is all about money. Betul. Cari duit siang malam. Okay. Tapi sebenarnya bila Allah nak uji, Allah nak tarik rezeki, I was bankruptcy for 8 million. Nothing. Saya tak tenang. Tapi sebenarnya bila saya jumpa ketenangan sebenarnya dalam kehidupan, it's not about money. So dan bila Allah nak gantikan balik rezeki, dulu saya kerja fikir duit, aku nak orang respect aku nak kepuasan hidup, aku nak semua fikir duit. Betul, saya tak nafikan. Semua duit tu adalah tool sahaja. Tool sahaja, perantaraan sahaja, pertukaran sahaja.
Tapi sebenarnya benda yang lain yang buatkan kita lupa untuk bersyukur apa yang Allah bagi pada kita. Macam saya katakan tadi, kesihatan, ketenangan, jumpa orang baik-baik. So dengan sendiri rezeki duit akan datang kepada kita. Ni saya cakap tentang diri saya tau. Dulu siang malam saya kerja cari duit, dapat duit saya puas. Tapi sebenarnya bila Allah nak uji, gone. Tapi sebenarnya bila saya dah jumpa satu formula hidup di mana bila kita fokuskan pada sebenarnya rezeki pada Allah ni, banyak rezeki lain yang nilai dia lebih besar daripada RM. Lebih besar. Betul. So bila you dah berada sampai tahap tu, you akan tengok semua rezeki you dipermudahkan, you buat kerja dipermudahkan, dan you tahu-tahu duit you dah ada. Dan you boleh bahagia dengan duit tersebut. And then bercakap pasal duit, moral of the story yang saya dapat daripada perjalanan hidup saya, sebenarnya betul kata orang kaya akan lebih kaya. Okey. Kita fikir pasal investment, tapi sebenarnya untungnya orang ada banyak duit, dia boleh buat benda baik lebih banyak. Sebagai contoh, you ada duit. Sebenarnya tips kita nak tambah duit kita simple je. Kita banyakkan bersedekah, kita mudahkan urusan orang, bahagiakan orang, infak harta-harta kita. So dengan sendiri rezeki kita digandakan. So even dalam Islam pun mengajar kita macam mana kita nak gandakan duit kita dengan bersedekah, berzakat. So sebenarnya kalau kita fikir kejar duit, sebenarnya saya punya pengalaman lah, duit tu rezeki tu akan jauh lagi lari. Tapi kalau kita memberi, lagi banyak datang. So the point is kena ada duit banyak untuk mudahkan Betul. urusan. Saya kira apa yang Fizo katakan tadi ni bukan sekadar mencari rezeki tetapi menjemput rezeki. Itu konsep yang lebih rezeki tepat kena lagi. memberi dulu baru dia datang. Okey, baik. Sugi, kita sebenarnya ada banyak lagi nak ditanyakan kepada Fizo dan juga Rina. Tapi kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti. Ya, kita akan bersama dengan Encik Azizul Azli selaku pensyarah UiTM untuk memberikan sedikit tips lah kepada kita bagaimana kita boleh mengurus kewangan kita ataupun betapa pentingnya duit kepada kita. Sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini, hari ini. Duit penting tapi dia bukan segalanya lah. Like the more money you have, the more problem you have. Keluarga pun boleh gaduh sebab duit kan. Pasal sekarang tahulah zaman berubah semua kan, so semua benda guna duit. Dengan keinginan yang kita tengok kat luar, nak beli tu, nak beli ni. Duit tu sangat penting adalah untuk kita survive. Saya as student, so duit tu sangat penting lah untuk kita bayar keperluan harian. Lagi-lagi bila kita nak beli apa yang kita nak. Kita tengok dalam situasi sekarang, kawan-kawan pinjam-meminjam, kita bagi pinjam sewaktu dia susah. So bila kita memerlukan semula duit yang dia pinjam tu, kadang dia tak boleh nak bagi dengan alasan yang tak berapa munasabah kan. Bila kita banyak duit, benda lain akan timbul juga. Contohnya pergaduhan antara suami isteri, anak beranak, kawan-kawan. Kalau nak orang tu ingat kita, senang je. Kita pinjam duit dia. Sampai bila orang tu akan ingat kita? Pasal duit tu dia boleh menimbulkan masalah. Honestly, banyak orang kejar duit, dia lupa masa dia tau. Dia lupa masa dengan keluarga. Time tu value dia lagi banyak daripada duit. Sebab money you can always find. But time once it's gone, it's gone. Setengah orang dia ada banyak duit, tapi olehkan dia banyak sangat duit, tapi satu benda yang diorang tak ada kuasa. Nilai persahabatan tu, kita boleh tengok ada je orang yang berkawan dengan seseorang tu disebabkan duit. Happiness lah kalau parents sibuk nak kerja cari duit and then anak dia dibiarkan kat rumah. So anak dia tak rasa macam disayangi, kurang kasih sayang semula. Sugi, saya sebenarnya tertarik dengan apa yang salah seorang responden itu kata tadi. The more money you have, the more problems you have. Saya pun agak setuju jugalah Dan sebenarnya ada juga things that money can buy. Ada sebenarnya benda yang duit tak boleh beli. Betul tu Yana. Tapi kita nak tahu lebih lanjut mengenai konsep duit ni lah. Kita bersama dengan Dr. Azizul Azli di talian sekarang ni selaku pensyarah kanan UiTM Perak yang di Batu Gajah sebenarnya sekarang ni. Hello, selamat tengah hari Doktor. Halo, selamat tengah hari Sugita. Doktor, Diana. apa khabar Doktor? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Wanita hari ini, saya nampak Sega, Fizo dekat situ, Dina situ. Okey, baik Doktor. Topik kita pada hari ini, duit segala-galanya, tanda soal. Mungkin Doktor boleh memberi tafsiran Doktor sendiri mengenai topik kita pada hari ini. Duit segala-galanya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah dengar orang sebut kata ni, dia sebut apa tau? Duit kan segala-galanya. Seolah-olah apa yang dicuba sampaikan, dia nak kata
duit ni tak penting. Kita dah pemikiran yang sama juga. Pernah dengar mungkin Sugita dengan Yana pernah dengar gini juga. Orang kata tak apa, biar susah asal bahagia. Pernah dengar tak ayat? Pernah? Ya, doktor. Perasan dia tak? Dua benda ni datang dari pemikiran yang sama. Maksudnya apa tau? Duit ni segala-galanya. Ada orang yang sebenarnya dia dah berusaha, dia tak percaya, dia kalah, dia kata duit tak sebenarnya dalam hidup ni. Anggapan itu juga. Bila orang kata tak apalah, biar susah asal bahagia pun sama juga. So dia datang daripada cara berfikir. Hari ni apa yang saya nak kongsi, saya banyak menulis tentang ini. Nombor satu, kita kena betulkan cara berfikir. Kalau kita perasan sejak kita lahir, kita beli lampin pakai tu sebenarnya, kita pakai apa? Kita pakai duit. Masuk sekolah, tak masuk sekolah dan sebagainya pakai duit. Belajar kat universiti pakai duit. Kahwin, siapa kahwin tak pakai duit kat sini? So tanya dulu tanya siapa nak kahwin mesti pakai duit. Kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, sampailah kita bersara, kita himpun duit dan sebagainya. So duit ini memang penting, tetapi of course dia bukan segala-galanya, kan? Kalau macam saya, orang tak kaya, maka saya kena cari duit dan sebagainya. Macam Sugita, macam orang kaya, jadi banyak duit dan sebagainya. Tak ada masalah tentang itu. Kita kena ingat juga, kita ni makhluk beragama. Kita ni ada agama. Dalam kita mencari duit, kita mesti betulkan nombor satu niat kita. Kita cari duit ni untuk apa? Nombor satu. Nombor dua, kita kena faham dalam agama sendiri pun kalau kita tengok pergerakan sebagainya, semua perlukan duit. Kita nak sedekah perlukan duit, kita perasan. Kita nak zakat, kita perlukan duit. Ada orang pergi umrah kaki, tak ada. Orang menunaikan haji juga perlukan duit hari ni. Kalau kita korban pun kita perlukan duit. Dakwah dan sebagainya, semua perlukan duit. Jadi duit penting, sangat penting duit sebenarnya. Betul. Kita. Dr. Azizul, kita memang tertarik dengan apa yang doktor katakan tentang walaupun duit tu bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segala-galanya memerlukan duit. Okey, doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian doktor tadi. Harap-harapnya nanti dapat datanglah ke studio WHI pula lepas ni. InsyaAllah ini. Saya tengok apa tu Facebook pun segera sebagainya. Jadi baik ini InsyaAllah ada kesempatan sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor, jaga diri. Okey. Itu dia sedikit penerangan yang Dr. Azizul berikan, walaupun sedikit tapi ada inputnya di situ. Betul. Kan, Dan soalan seterusnya saya nak ajukan kepada Rina. Rina, kita sebagai perempuan kan, apatah lagi perempuan muda yang belum berkahwin, yang berkerjaya dan sebagainya. Apatah lagi Rina sebagai seorang selebriti, pelakon yang hebat, yang terkenal. Mungkin rata-rata masyarakat sering ataupun mudah untuk melabelkan sesetengah wanita yang sebegini sebagai mata duitan, gold digger, kaki kikis dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita nak bercakapkan, Fizo, dalam konteks seorang wanita yang realistik, bukan materialistik. Kita nak hidup, duit, makanan atas meja bukan sahaja boleh dibeli, bukan boleh dibeli pun dengan cinta semata-mata. Kita menjadi seorang wanita, kita perlu faham dan realistik. Betul. Rina setuju ataupun tidak? Macam soalan emosi wanita. Itulah, dia memainkan perasaan. Saya faham. Program wanita hari ini. Silakan wanita. Okey. Kita pun selalu tahu kan, perempuan dikaitkan dengan perempuan materialistik. Tapi bagi Rina sendiri, perempuan kita bukan apa, kita risau. Kita risau kalau kita kahwin contohnya, kita nak beli pampers anak, kita nak bagi susu dekat anak, kita nak bagi baju, kita nak yang terbaik untuk anak-anak maupun ibu bapa apa semua. Sebab tu kita di label materialistik. Tapi actually we're being realistic. Kita takut nak hidup dan kita bukanlah takut nak hidup susah, tapi kita rasa duit, kita perlukan duit. Jadi Rina pun tak sure kenapa perempuan selalu dikaitkan dengan ni. Sedangkan kalau lelaki pun, they work hard for money. And then that's why kita memerlukan lelaki yang nak jaga kita. Jadi sebab tu kalau kita sendiri dah bekerja keras, takkan kita nak lelaki yang tidak bekerja keras, mestilah menumpanglah. Okey, go. Betul, sebab bukan perempuan je yang gold digger, ada juga lelaki yang kaki kikis juga. Ada juga. So bila kita dah bekerja keras, kita tahu apa yang kita buat untuk diri kita sendiri dan juga keluarga, of course kita memerlukan seseorang partner kita yang also ada the same aim dengan kita. Tak perlu dah sedia ada kaya, itu adalah bonus, tapi cukuplah hanya kalau lelaki tu dia ada aim yang sama dengan kita. Mungkin kalau dia kurang, dia nak
maju ke hadapan dengan kita sekali. Itu rasanya bagi Rina lah. Okey, mungkin Fizo ada sesuatu yang ingin ditambah pada soalan yang ditujukan pada Rina tapi dari perspektif seorang lelaki. Saya setuju apa dia cakap. Betul lah. Perempuan ni sebenarnya dia bukan materialistik tapi dia nak lebih kepada jaminan. Yalah, bila berkahwin, lelaki sebagai ketua keluarga, perempuan ni bukan menumpang tau. Dia sama-sama support. Walaupun dia tak bekerja, at least dia bagi moral support ke apa. Tetapi sebagai seorang perempuan, bezanya perempuan dan lelaki, lelaki ni dia fikir jauh. Perempuan bukan tak fikir jauh, tapi perempuan dia fikir, okey, apa nak makan, anak-anak macam mana, semua dia fikir. Bagus. Which is good. Fikir kisah pasal orang lain. Itu bezanya perempuan dan lelaki. Cuma lelaki dia nampak macam relax sebab dia punya confident tu lebih. Tapi saya tak setujulah kalau orang kata perempuan bila kahwin, bila nak kahwin tanya lelaki kerja apa, berapa income tu, cop dia sebagai gold digger, materialistic. Salah. Sebenarnya dia orang lebih kepada nak jaminan lah sebagai bapa. Saya pun ada anak perempuan, walaupun kecil lagi saya akan fikir anak aku ni kahwin nak kena seorang yang lebih secure, bukan nak tumpang kaya raya tetapi at least terjamin hidup dia. Yang orang kata perkara-perkara asas tu ada. Soal nak rezeki lebih tu sama-sama carilah. Betul. Dan kajian juga menunjukkan yang bahawa 5 perkara utama yang menyebabkan sesebuah perceraian dalam sesebuah rumah tangga tu adalah disebabkan oleh faktor kewangan. Jadi jangan main-main dengan faktor kewangan ni. Tapi nak tanya Fizo lah. Saya tertarik dengan cara Fizo memberi penerangan. Sebab saya katakan yang Fizo ni kalau hari ni dah tak ada duit langsung, Fizo masih lagi I'm okay. Esok saya boleh cari lagi duit. Saya dah tahu macam mana saya boleh perkataan yang Fizo gunakan tadi adalah rezeki. Saya tahu bagaimana untuk menjemput rezeki. Mungkin Fizo boleh terangkan macam mana Fizo mendapat mindset itu dan transition. Dulu masa muda kerja untuk wang. Tapi bila dah jatuh sekali tu, dah belajar, dah bangkit semula, macam mana Fizo menukar mindset Fizo tu? Dia antara salah satu rezeki saya. Dulu saya nampak rezeki saya duit je. Kalau aku kaya, duit banyak, pakai kereta besar, rumah besar, rezeki aku banyak. Tapi sebenarnya itu sebahagian kecil saya daripada rezeki Allah yang nak bagi kita. So antara salah satu rezeki saya adalah saya jumpa orang yang baik-baik, yang dapat motivate, inspire, sekolahkan saya masa saya jatuh, saya bankrupt dan macam mana saya naik balik. So sebenarnya rezeki untuk kita semua dah ada. I ada believe that rezeki semua dah ada. Tinggal lagi macam mana kita nak, ibarat macam ni, you dah ada duit 1 juta dalam bank. So you rasa confident. You tak payah bawa pun 1 juta. You rasa confident pergi mana-mana. So sama juga rezeki untuk kita dah ada. Since kita lahir dah tertulis rezeki kita. But the thing is how to withdraw that rezeki. Duit tadi dalam bank, ATM card, transfer. Tapi rezeki dah ada, tinggal lagi nak withdraw. So orang yang tahu dia ada duit dalam bank, apa-apa pun dia tak takut. Jom pergi London, Tak payah pikul duit pun bawa pergi 1 juta. Tapi dia tahu dia ada. So sama juga istilah rezeki ni. Semua orang dah ada rezeki. Tinggal lagi macam mana perjalanan kita nak withdraw rezeki. Bagi contoh awak sebagai pengacara, saya bisnes, itu proses untuk withdraw rezeki. Tapi jangan takut, rezeki itu ada. Dengan mindset yang sama kan Sugi, mungkin dari tadi kita bercakap tentang orang yang terlalu mengejar rezeki kerana dia percaya yang untuk membahagiakan orang di sekeliling tu, kita kena berusaha keras, kita kena berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat menggembirakan hati mereka semua. Tetapi kita nak bercakap dari mindset yang berbeza sedikit. Bagaimana pula Rina melihat orang yang macam ala kadar je dari segi usahanya. Tak apalah, rezeki ataupun rezeki itu memang dah ada ataupun duit bukanlah segala-galanya. Nanti rezeki datang cari aku. Rezeki itu datang sendiri bagi mereka, timing segala-galanya. Timing lah apalah, dia alihkan pula benda tu ke perkara-perkara yang lain. Sedangkan Islam sendiri berkata usaha dulu, bertawakal dan kita berdoa dan bertawakal. Tapi macam Rina, macam mana Rina melihat yang kita sebagai seorang manusia, kita perlu berusaha, kita perlu mencari duit. Walaupun duit tu bukanlah pengertian untuk segala-galanya. Betul. Macam Yana cakap tadi kan, memang kalau kita memang ada setengah mindset Rina tahu, dia apa ada sahaja. Tapi okey juga orang macam tu mungkin kita tak tahu dalam hati dia actually bahagia. Dia selesa dengan kehidupan dia macam tu dan dia okey. Tapi itu bagi Rina keinginan seseorang lah, apa yang dia nak aim dalam hidup dia. Mungkin bagi dia nak ada keluarga, dia nak ada satu rumah, satu kereta, hidup bersederhana dah okey. Bagi Rina lain orang, lain aim dia. Mungkin macam Rina, okey, I nak kerja sampai at this point of my age, lepas tu I nak settle down, I nak ada rumah, ada kereta, dah cukup mencukupi. Mungkin kita enjoy sekarang, kita bagi apa yang kita nak sekarang, nanti
ada satu masa kita slow down. Mungkin sama juga dengan orang tu. Mungkin orang tu dia lebih selesa hidup bersederhana. Jadi bagi Rina, hormati je lah orang tu. Sebab kita hidup, ada ramai macam-macam jenis manusia dalam hidup ni kan. So kita kena terima apa saja pendapat dia. Mungkin dia lebih selesa macam tu. Rina macam ni. Saya pernah terbaca satu blog ni. Dia berkata yang kita boleh membeli rumah menggunakan duit, tetapi kita tidak boleh membeli keluarga menggunakan duit. Tapi duit itu diperlukan untuk membahagiakan keluarga. Dan saya rasa betul sangat apa yang dikatakan itu. Setuju. Dan mungkin Fizo boleh kongsikan pada pendapat Fizo ni. Duit, kalau seseorang berkata yang duit segala-galanya pada diri mereka, itu tak salah. Tapi ramai yang berpendapat, kalau duit segala-gala ni tak patut. You shouldn't rely on money kan. Apa antara orang kata salah faham atau misconception orang tentang duit? Ataupun apabila seseorang berkata yang duit ni segala-galanya bagi saya. That's why lah saya cakap kan, apa-apa pun bila terlebih memudaratkan. Betul. Sama juga makan benda yang sihat, walaupun benda yang sihat lebih memudaratkan. Sama juga ada duit terlebih, itu buat lupa diri. Buat lelaki yang kahwin mungkin nak tambah lagi. Buat perempuan yang ada duit, minta maaf cakap, mungkin dia lupa hierarki dalam sesebuah keluarga. Tidak menghormati suami, tidak menghormati ibu ayah sebagai anak kan. So apa-apa pun dalam agama, saya percaya dalam semua agama pun mengajar bersederhana. Lebih tak salah, sebab tu di dalam agama kita sendiri pun kalau lebih zakat, kalau lebih sedekah. Tapi pada saya bukan tak setuju duit adalah segala-galanya. Sebagai contoh, perjalanan hidup saya. Mungkin special sikit kot, saya jatuh bankrupt, tak ada apa-apa, saya naik balik, Allah izinkan saya ada bisnes semua, syukur alhamdulillah. Saya berkahwin, alhamdulillah, bekas isteri saya pun usahawan, saya pun usahawan. Kalau nak cerita dari segi kewangan tak ada masalah. Tapi tak bahagia. Maksudnya tak bahagia, akhirnya kita terpaksa berpisah dengan cara baik. So tidaklah orang kata, kalau aku kaya, kau kaya, kita hidup bahagia, tak ada. So that's why saya boleh katakan duit bukan segala-galanya. Contoh kita tengok hubungan ibu dan anak, ramai je anak-anak yang jutawan tapi ibu dekat kampung tak terjaga. So it's not about money. It's not about money, tapi money itu adalah tool untuk kita connecting the dot. Tapi kalau kita terlalu taksub dengan duit, I used to be that kind of person, terlalu taksub dengan duit, kerja siang malam, sebenarnya duit makin jauh. Percayalah cakap saya, rezeki makin jauh. Tapi kalau you faham konsep kehidupan, you mula appreciate rezeki-rezeki yang lain. Jangan pandang rezeki duit kewangan ni satu rezeki yang utama, dan you akan appreciate rezeki-rezeki lain. Dengan sendiri duit akan datang cari. Dan masa tu you akan rasa bahagianya hidup. Saya rasa saya dalam satu ceramah motivasi. dan perkongsian hidup, orang kata experience is the best teacher, dan inilah yang dikongsikan oleh Fizo yang saya kira adalah merupakan satu kesimpulan yang terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Mungkinlah sedikit dari Rina, apa yang Rina nak sampaikan kepada mereka yang merasakan bahawa duit ni adalah segala-galanya dan tak berhidup kalau tak ada duit. Okey, Rina pun setuju juga dengan Fizo kan. Sebenarnya basically kita apa pun yang kita dapat dalam kehidupan kita, macam mana keras kita bekerja atau nak hidup bersederhana, kita kena bersyukur. Kita bersyukur je dengan apa yang kita ada. Bersyukurlah, that's the word. Rina rasa bersyukur. So kita akan hidup bahagia. Tak kisahlah banyak ataupun sikit, kita bersyukur, insya-Allah. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Kurang pun alhamdulillah. Yang penting kita work hard for it dan kita tahu apa yang kita buat. Bersyukur, dan dari situ kita akan menjemput rezeki juga. Kalau lebih kita share, macam kalau Yana ada rezeki lebih boleh share dengan saya. Nanti saya bagi akaun nombor saya. Kepada Yana. Lebih ni. Dan jangan lupa dirilah dalam proses mencari rezeki ataupun duit itu sendiri. Kan? Apapun kami nak ucapkan terima kasih kepada Fizo dan juga Rina atas perkongsian yang saya rasa memberi banyak inspirasi sebenarnya. Terutamanya Fizo dengan berkongsi pengalaman hidup Fizo sendiri. Terima kasih banyak-banyak Fizo. Betul. Yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Okey, baik. Seperti kami janjikan tadi, sekejap lagi kita akan bersama dengan Aisyah Retno dan juga Yuka Karisma. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Semua yang kau
rasa lelahmu, jua penatmu dan terbalas di saat nanti dunia berkata terima kasih. Ku ucap pada semua yang telah merawat dunia, berganding bahu bersama and hope for a better tomorrow. Sabarlah wahai semua, ini kan berakhir jua, hanya sementara. Mata ini menyaksikan betapa hebatnya engkau, penyelamat dunia. Terima kasih ku ucap pada semua yang telah merawat dunia, berganding bahu bersama and hope for a better tomorrow. I can see that one day these warriors will heal the world. Terima kasih ku ucap pada semua yang telah merawat dunia, berganding bahu bersama. Terima Bless you. Thank you. All love you. Wow, Yuka Karisma, Aisyah Retno. Saya tak tipu, meremang bulu mak saya dengan awak high pitch tu. Waktu Aisyah buat yang whistling tu tadi, ingatkan Mariah Carey dah tadi. Memang Aisyah memang inspirasinya Mariah Carey kan? Yes, betul. Ariana Grande. Kita nak tanya lebih lanjut mengenai lagu terbaru anda berdua. Terima kasih yang didedikasikan kepada semua frontliners. Mungkin ke depan sedikit. Siapa nak kongsikan dahulu? Yuka ataupun Aisyah? Aisyah dulu boleh. Okay. So cerita dia, kita pertama sekali Aisyah ada tercetus idea untuk membuat lagu ni appreciation to the frontliners. Sebab kita, we need that. You know, we need to thank them. Diorang punya apa nama dia, usaha pernah lelah. Lepas tu Aisyah pun terfikir, Kak Yuka, why not kita buat lagu untuk frontliners? Lepas tu Aisyah pun sebenarnya tulis lagu ni last minute because you know sekarang tengah pandemic, so kalau mungkin pandemic reda nanti tak dapat dia punya hit. Dalam 2 hari ya? Dalam 2 hari Aisyah berjaya alhamdulillah tulis lagu ni. And then Aisyah pass dengan Kak Yuka because she is also a producer. So I produce this song, kita produce lebih kurang dalam 1 minggu. Yes. Very rapid lah, I can say. Rapid sedikit, tapi alhamdulillah outcome dia kita sangat gembira. Alhamdulillah. Dan kita rekod pun dari rumah masing-masing. Yes. Rumah masing-masing. Patuhi MCO juga walaupun dia rilis lagu sama-sama. Baik, tapi tahniah kepada anda berdua sebab lagu ni memang nampak paduan suara yang sangat-sangat sedap. High five. Ataupun chemistry tu pun kita dapat lihat dan rasakan. Okey, untuk Yuka pula. Macam mana Yuka melihat kolaborasi dengan Aisyah? Bagaimana Yuka boleh berkata iya kepada Aisyah dan terjadilah kolaborasi ni? Jadi Yuka tu memang kenal Aisyah sudah lumayan lama dan Aisyah selalu datang ke rumah untuk buat recording. Kita jiran. Oh ya. Itu sudah macam adik saya. Karena Aisyah mamanya juga daripada Indonesia. So lebih senang nak berkomunikasi. Kita sharing pasal music. Lalu saya juga
melihat Aisyah ni punya talenta yang besar, so memang saya mengatakan iya untuk berkolaborasi Ini bersama sebagai Aisyah. producer juga. Yes, producer. Okay. Boleh kongsikan juga pengalaman anda rekod lagu ni di rumah masing-masing sahaja kan? So pertama sekali macam mana tu? alhamdulillah kita dua ada mic di rumah. Mic condenser mic untuk Memang rekod. jadi penyanyi memang ada mic. Alhamdulillah sebab kalau tak ada susah sikit. Kalau pakai mic biasa kan susah sikit. So kita orang pun pass track melalui social media, melalui WhatsApp, email. Kalau ada yang kurang sikit, Kak Yuka tambah sikit ni, Kak Yuka tambah sikit ni. Lepas tu kita macam sampai pagi, tapi tak terasa sampai pagi sebab kita memang tulus keluarkan lagu ini. Memang dirasai bila Memang dirasai. nyanyi tadi memang rasa. Betul. Tidak merasa perkara ini sebagai beban. Okey, dan lagu ni difahamkan baru je rilis 3 hari yang lepas. Jadi ini orang kata premier. Pertama kali Istimewa buat penonton wanita hari ini. Terima kasih. Okey, tapi selepas ini perancangan untuk mempromosikan lagu ini ataupun mungkin ada showcase di atas talian dan sebagainya yang nak dikongsikan? Itu good idea juga Atas talian. Kami ada merancang juga kan Kak Yuka untuk buat online show. Di Zoom meeting contohnya ataupun Instagram live. Ya, lepas tu kalau untuk sekarang kan kita tengah masih lagi ada pandemik dan MCO juga. Kami lagi kalau nak buat physical show pun kita kena sikit-sikit saja. Sikit-sikit saja. Tak boleh ramai-ramai. Tak boleh terlalu ramai. Yes, tapi insya-Allah soon doakan. InsyaAllah. Dan mungkin Yuka dan Aisyah boleh kongsikan secara peribadi ni apa yang terbaru buat Yuka dan apa yang terbaru buat Aisyah selain daripada lagu Terima Kasih ni. Selain daripada lagu ini, Aisyah juga ada solo single, saya juga ada solo single selepas lagu ini. Karena ini kan sempena COVID, jadi selepas ini mungkin kita ada single kita yang terbaru. Nanti. Kena datang ke Malaysia lagi nanti. Terima kasih. Instagram anda berdua bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut. Yang bagi mau mengetahui Instagram saya, boleh follow di Yuka Karisma. Aisyah. Aisyah Retno 02 di Instagram. Kami ucapkan all the best, selamat maju jaya untuk Yuka Karisma, untuk Aisyah Retno. Semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya yang bukan sahaja diterima di Malaysia, malah di seluruh Asia. Tersenyum saja dari awal sehingga sekarang dua-dua tersenyum saja. Excited. Okey, terima kasih, selamat maju jaya. Dan Yana, kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami sepanjang 1 jam ini dan esok kami akan kembali. Sugi dan Fiza akan kembali dengan variasi menu kerabu. Kenapalah bukan saya yang jadi host esok sebab saya suka kerabu. Tak apa, saya tapau. Betul. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang kami ingin war-warkan kepada anda berkenaan dengan Geng Pagi Hot bersama Kementerian Kesihatan. Geng Pagi Hot iaitu Syuk, Syuib dan juga Fizi menyahut cabaran untuk menjadi wartawan di sidang media bersama Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Jadi saksikan video penuh di YouTube Hot TV mulai 3 Ogos ini, bermaksud hari ini. Hari ini. Bermaksud bermulai hari ini anda boleh saksikan video penuh di YouTube Hot TV. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Diharapkan sedikit sebanyak itu dapatlah memberi input dan informasi yang berguna kepada anda seisi keluarga. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi
sebab berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati